Pembuatan aero meliputi pelbagai aspek seperti mereka bentuk, membina, menguji, menyelenggara pesawat, peluru berpandu, roket atau kapal angkasa. Malaysia telah mewujudkan satu rantaian bekalan yang kuat yang terdiri daripada pemain industri asing dan tempatan. Antara syarikat tempatan utama yang merancangkan industri angkasa di Malaysia ialah SME Aerospace. SME Aerospace ni adalah syarikat pertama yang mula dalam aerospace industri ni. Yang ni bermula dengan masa tu Tun Mahathir Mohamad sebagai Perdana Menteri nak make sure Malaysia ni ada teknologi tinggi, berasaskan teknologi tinggi dengan aerospace industry. Dari situ kerjasama masa pembelian Hawk aircraft tu dia guna tu sebagai offset program untuk mula industri. Dari segi tu masa offset program tu dia bermula dengan buat pembuatan Hawk aircraft, Hawk pylon dengan MD3 aircraft. Itu bermula syarikat SME Aerospace berkecimpung dalam proses pembuatan pesawat. Terdapat beberapa faktor yang membantu SME Aerospace berkembang pesat menjadi pembekal komponen aero angkasa dengan rekod yang kukuh dalam rantaian bekalan industri. Faktor-faktor menjayakan kejayaan SME dan Malaysia seluruhnya ada 3. Faktor utama ialah pertama, kita telah memula ni dengan awal. Dari segi situ, bila perkembangan permintaan pesawat kapal terbang, dia nombor 1 dunia adalah di Amerika, kedua adalah di Europe, sekarang ni adalah di Asia dan Asia Pasifik. Disebabkan situ pembuat pesawat nak menentukan supaya dia pun lebih rapat dengan kita dan masukkan kerja-kerja di sini supaya tunjuk economic value add lah yang dia ada di sini. Itu faktor utama sebab apa agak perkembangan yang agak pesat. Faktor kedua adalah kebolehan kita untuk menghasilkan produk-produk dengan kos kompetitif. Kita dengan hasil high productivity kita, dengan efisiensi kita menyebabkan kita punya kos amat-amat kompetitif. Itu faktor kedua. Faktor ketiga ialah permintaan pesawat ni bersabitkan di seluruh dunia agak meningkat. Jadi kedua ialah macam kita mula-mula program untuk A320 ni kita mula dengan rate 28. Sekarang dah meningkat sampai rate 60 dan Airbus sekarang nak meningkatkan sampai 80 ni 80 sebulan. So nampak pergerakan ni ada 3 faktor. Satu, nak rapatkan permintaan dengan supply chain dirapatkan. Kedua ialah kos kompetitif yang kita, dan ketiga adalah asas berkenaan dengan the rate increase ni. Itu adalah faktor utama yang drive kepada kawasan kita lah. Bagaimana pula dengan inisiatif untuk menjadikan Malaysia sebagai pengeluar utama komponen aero angkasa di rantau ini? Inisiatif tiga perkara yang mustahak. Satu adalah pembangunan sumber manusia yang lebih inovatif dan tenaga kerja yang bermahir kepada robotik dan automation. Satu inisiatif kedua. Kedua ialah yang berkenaan dengan 4IR, di mana kita guna komputer automation di masa yang akan datang. Itu how manusia dengan mesin akan bergeling untuk masa depan. Dan ketiga ialah making sure that kita punya platform ekosistem kita, rangkaian pembuatan tu bukan sahaja SME seorang takkan berjaya. Kita kena perlu semua dari segi SME, syarikat-syarikat kecil, training, semua kena perlu untuk menguatkan. Itu baru kita bergerak dengan sebaris. Pembabitan SME Aerospace dalam industri aero angkasa juga menjadi sebahagian daripada sumbangan ke arah mewujudkan tenaga kerja Malaysia yang berkemahiran tinggi.
Dari segi itu, saya selalu kata semua orang boleh beli mesin, semua orang boleh masuk modal. Yang beza untuk menentukan kejayaan adalah modal insan sebenarnya. Dari segi itu, saya SMEA ambil strategi yang amat penting. Kita ada rangkaian tie up MOU dengan institusi pengajian. Dua perkara, satu dari segi latihan tenaga kerja kita terus semua LI atau latihan industri dibuat di SMEA. Jadi kita provide that feed through and make sure that ini sebagai lepas melalui SMEA dia will be available atau berada di position supaya boleh diserap dengan syarikat lain. Itu dari segi kita dah tangani dengan EdTech, dengan KKM, dengan banyaklah institusi pengajian. Itu salah satu mustahak sebagai asas untuk pemulaan pekerjaan. Kedua, dari segi institusi pengajian R&D di universiti juga kita sign dengan UTM dari segi nak tengok pengurusan penghilangan, macam mana nak pengurusan itu lebih arif dengan lebih efisien, sama dengan teknologi baru yang boleh kena pasti. Sekarang salah satu teknologi yang guna digital, di mana kamera boleh ambil gambar barang terus boleh kenal barang tu okey ke tak. Itu adalah perkara-perkara yang kita ambil untuk pelopori. Jadi itu amat mustahak sebab seperti mana saya kata tadi, semua orang boleh beli mesin, semua orang boleh masuk, ada modal, tetapi tenaga insan ni menentukan kejayaan kita sama ada kita tetap tinggi atau tidak. Walaupun dalam keadaan ekonomi hari ini yang mencabar, secara umumnya syarikat-syarikat aero angkasa tempatan masih tetap teguh dalam mencapai matlamat untuk terus mencipta nama dalam industri aero angkasa. Peldam memang telah mula, bahkan dah biaya RM128 juta untuk penyanaan tenaga serta rawatan pembekalan air bersih di Kompleks Sahabat. Saya umumkan subsidi diesel supaya penjanaan tenaga dan rawatan air akan memberi manfaat kepada 43,000 penduduk sebanyak RM36 juta setahun. Sebagaimana yang pernah dipaparkan pada episod sebelum ini, sebuah lagi syarikat tempatan yang terus mencipta nama dalam industri aero angkasa ialah Composite Technology Research Malaysia atau lebih dikenali sebagai CTRM. Syarikat ini telah berjaya mengukir nama sebagai pemain industri aero angkasa global, khasnya sebagai pengeluar utama komponen dan komposit berteknologi tinggi. Dalam hal ini, CTRM mempunyai fasiliti yang boleh dibanggakan sejajar dengan perkembangan dan kemajuan yang dicapai. Fasiliti CTRM yang terletak bersebelahan dengan lapangan terbang antarabangsa di Batu Berendam, Melaka, iaitu lebih kurang 7 km dari bandar, merupakan sebuah kawasan yang telah dibangunkan oleh Kerajaan Negeri Melaka bagi menempatkan aktiviti industri pembuatan berasaskan kompozit atau lebih dikenali sebagai Composite Technology City. Bangunan pertama CTRM telah dibina pada tahun 1995 adalah sebagai persediaan bagi menerima program pemindahan teknologi pembuatan pesawat ringan Eagle 150G daripada Eagle Australia kepada Eagle Aircraft Malaysia, iaitu salah sebuah anak syarikat CTRM yang pada ketika itu masih di bawah pemilikan Kementerian Kewangan yang diperbadankan.
CTRM juga merupakan pembekal tunggal dan telah diiktiraf sebagai pusat kecemerlangan bagi pembuatan panel sayap dan penutup enjin bagi pesawat-pesawat komersial Airbus A320, 321, A350, A380 dan A400M, Boeing 787, Bombardier, C-Series, Mitsubishi Regional Jet and Embraer. Selain dari itu, CTRM juga adalah merupakan pembekal bagi panel bahagian ekor untuk pesawat A400M dan Airbus Helicopter H130. Pencapaian cemerlang CTRM di dalam bidang kualiti, penghantaran, pengurusan projek dan juga penglibatan proaktif di dalam aktiviti penambahbaikan telah melayakkan CTRM untuk mendapat pengiktirafan dari pihak Airbus sendiri selama 5 tahun berturut-turut bermula sejak tahun 2016 lagi. Program penilaian dan penghargaan Airbus Supplier Quality Improvement Program atau apa lebih dikenali sebagai SQIP ini telah diadakan setiap tahun di Toulouse, Perancis, dan CTRM adalah merupakan satu-satunya syarikat Tier 2 yang telah dijemput untuk mengambil bahagian di dalam program tahunan ini. Anugerah terbaru yang telah diterima oleh CTRM ialah sebagai Accredited Member pada tahun 2020. Yang mana ini merupakan anugerah tertinggi yang telah diberikan oleh Airbus kepada mana-mana pembekal yang telah berjaya mengekalkan prestasi kualiti dan penghantaran secara konsisten untuk beberapa tahun kebelakangan ini. Bagi mempertingkatkan keupayaan, CTRM sentiasa menitik beratkan pembangunan tenaga mahir bagi sektor aeroangkasa ini. Bermula dengan hanya 22 orang tenaga kerja pada tahun 1997, pada tahun 2019 jumlah pekerja telah meningkat mencecah lebih 3,000 orang. Walau bagaimanapun, jumlah pekerja terpaksa dikurangkan berikutan pandemik yang melanda dunia sejak 2 tahun kebelakangan ini. Hari ini, CTRM masih lagi mempunyai hampir 2,000 pekerja mahir, teknikal sepenuh masa berikutan dengan kejayaan dianugerahkan projek-projek baru beberapa bulan lepas. Perkara yang amat kami banggakan adalah hampir 100% pekerja CTRM adalah merupakan anak tempatan yang berlatar belakangkan jurusan kejuruteraan dan teknikal. Sehingga hari ini, CTRM telah membelanjakan sebanyak 20.7 juta ringgit untuk tujuan latihan dan pembangunan modal insan. CTRM juga telah berjaya mewujudkan hampir 8% peluang pekerjaan untuk industri aeroangkasa dan membantu menyumbang sebanyak 4 hingga 6% daripada pendapatan negara melalui sektor aeroangkasa tempatan. Tidak dapat dinafikan bahawa para pemain industri aeroangkasa di Malaysia akan sentiasa menerima saingan yang berterusan di rantau Asia Tenggara, terutama dari kalangan pembekal-pembekal Tier 2 yang lain seperti Vietnam, Indonesia dan Thailand. Namun kelebihan yang dimiliki oleh CTRM mampu meletakkan CTRM di landasan yang betul untuk terus mencipta kejayaan lagi. Sebuah lagi syarikat aeroangkasa tempatan yang turut merancakkan perkembangan industri aeroangkasa ialah UMW Aerospace Sendirian Berhad. UMW Aerospace yang merupakan sebuah syarikat milik penuh UMW Holding ialah pembekal tahap 1 bagi Rolls-Royce untuk mengeluarkan bahagian pesawat di rantau ini. UMW Aerospace telah melancarkan selongsong kipas pertamanya untuk enjin Rolls-Royce Trent 1000 pada bulan November 2017. UMW berpeluang untuk menceburi bidang aeroangkasa pada tahun 2015 bila Rolls-Royce membuka kilang mereka di Singapura. Jadi untuk membentuk ekosistem dan rangkaian pembekalan di Asia Tenggara, jadi kami mengambil peluang ini untuk menawarkan keupayaan kita lah untuk menjadi pembekal kepada Rolls-Royce.
Dan UMW Aerospace merupakan pembekal tahap 1 ataupun Tier 1 untuk Rolls-Royce, dan kami salah satunya di Asia Tenggara yang menjadi pembekal tahap 1. UMW Aerospace telah berkembang menjadi pembekal komponen aeroangkasa dengan rekod yang kukuh dalam rantaian bekalan industri. Ini merupakan satu kejayaan yang boleh dibanggakan. Yang pertama mempunyai asas kejuruteraan yang kuat, bermula dengan kejuruteraan otomotif. Jadi kita dah ada asas untuk kita meningkatkan lagi keupayaan kita di bidang aerospace. Jadi daripada keupayaan ini kita menaik taraf keupayaan kita dan disokong oleh pelbagai pihak, terutamanya kerajaan, sama ada dari segi pusat maupun daripada kerajaan negeri. Jadi kita perlu bekerjasamalah untuk menguatkan atau mengukuhkan keupayaan negara kita. Pembabitan UMW Aerospace dalam industri aeroangkasa juga menjadi sebahagian daripada sumbangan ke arah mewujudkan tenaga kerja Malaysia yang berkemahiran tinggi. Pilihan Raya Umum Dewan Undangan Negeri ke-15 akan diadakan pada 12 Ogos 2023. Tarikh penamaan calon pada 29 Julai 2023. Tarikh mengundi awal pada 8 Ogos 2023. Jangan lupa bawa kad pengenalan anda. Patuhi peraturan ketika mengundi. Undi anda, penentu masa depan negara. Felda memang telah mula, bahkan dah biaya RM128 juta untuk penyediaan tenaga serta rawatan pembekalan air bersih di Kompleks Sahabat. Saya umumkan subsidi diesel supaya penjanaan tenaga dan rawatan air akan memberi manfaat kepada 43,000 penduduk sebanyak RM36 juta setahun. Sebagaimana saya sebut tadi, jadi untuk kita melonjak keupayaan negara kita ke kejuruteraan tinggi, bermakna kita memerlukan tenaga kerja juga yang berkemahiran tinggi. Jadi tenaga kerja yang berkemahiran tinggi ini dapat menghasilkan manufacturing, dipanggil high value manufacturing, produk-produk yang bernilai tinggi. Jadi kita berperanan untuk melatih mereka sama ada secara direct ataupun indirect bersama dengan OEM untuk meningkatkan keupayaan kita untuk menghasilkan produk-produk yang berkualiti tinggi. Jadi apa yang kita perlu buat ialah kita perlu teruskan usaha untuk meningkatkan keupayaan jurutera tempatan, technician tempatan untuk menyokong industri ini secara berterusan, dan kita dapat kerjasama yang baik daripada universiti, daripada MARA dan institusi kemahiran yang lain. Keperluannya sangat-sangat tinggi. Bila aspek keselamatannya amat tinggi, biasanya aspek teknologi juga menjadi amat tinggi untuk kita menjaga aspek keselamatan itu. Jadi dari segi keperluan kepakaran, industri aero angkasa ini memerlukan kemahiran skill dan pengetahuan yang amat tinggi. Kerana itu ia sesuai untuk teknologi industri berkemahiran tinggi yang kerajaan kita cuba bina untuk Malaysia. UMW Aerospace juga memberi pengiktirafan kepada peranan yang dimainkan oleh wanita dalam sama-sama membangunkan industri ini. Kami sebagai wanita diberi tanggungjawab yang sama ataupun diberi peluang yang sama untuk mengatasi semua masalah ataupun menghasilkan
yang kita kata produk berkualiti tinggi ini dari di mana-mana bidang dan di mana-mana jabatan. Contohnya di bawah jabatan saya ada satu jabatan yang dipanggil non-disruptive testing department ataupun section. Dia diketuai oleh juga seorang wanita, Zaidatul Aini, sebagai NDT Level 3. Dia bertanggungjawab untuk memastikan produk-produk ini lepas daripada mana-mana defects daripada NDT seperti cracks, cavity. So antaranya testing yang kita buat, yang kita ada di UNW Aerospace ini seperti penetrant inspection dan radiografi. Ini membuktikan wanita mampu melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diberikan. UMW juga memainkan peranan untuk mengukuhkan industri aeroangkasa negara seperti yang dicadangkan oleh Pelan Pembangunan Aeroangkasa Nasional 2016-2030. Bersama pembekal-pembekal aeroangkasa lain di Malaysia, kita berperanan untuk meningkatkan keupayaan negara. Yang pentingnya ialah kita bekerjasama dengan kerajaan, juga dengan players yang lain ataupun pemain-pemain industri aeroangkasa yang lain, supaya kita dapat sama-sama mengukuhkan kedudukan kita. Sebab kita bukan bersaing di negara kita kan, kita bersaing untuk menjadi pembekal yang ulung untuk ekspor. Jadi perlu ada kerjasama yang baik dan kita perlu meneruskan peningkatan keupayaan kita sebab teknologi ini berubah. Jadi kita perlu teruskan usaha meningkatkan teknologi baru, penggunaan teknologi baru dan juga kemahiran pekerja kita secara berterusan. Seperti mana yang telah dimaklumkan oleh kerajaan dalam RMK Rancangan Malaysia ke-12, di mana industri aeroangkasa telah dipilih sebagai salah satu daripada industri yang berimpak tinggi. Jadi ini menunjukkan keprihatinan kerajaan untuk terus menyokong industri ini. Walaupun kita sedikit terkesan akibat COVID-19, tetapi saya yakin industri ini akan terus berjalan maju. Mulai sekarang kalau kita tengok borders sempadan telah dimula dibuka dan penerbangan pun semakin rancak, dan saya yakin industri ini akan terus mendapat trajektori pemulihan yang cepat dan dijangka terus meningkat di masa akan datang. Kejayaan-kejayaan yang dipaparkan oleh syarikat tempatan Malaysia dari segi pembuatan komponen dan kompozit aeroangkasa telah membuktikan bahawa negara kita mampu bersaing dengan syarikat antarabangsa lain. Apa yang penting, segala usaha dan kejayaan ini bukan sahaja dapat mengharumkan nama negara, tetapi juga dapat memberi manfaat kepada masyarakat, khasnya dari segi membuka peluang pekerjaan.